Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua di antara kita pastinya pernah menonton filem-filem terbitan daripada Marvel. Banyak superhero-superhero yang ditonjolkan dalam filem-filem keluaran daripada Marvel ini. Macam Captain America, macam Iron Man, macam Thor, macam banyak lagi lah filem-filem yang ditonjolkan oleh mereka dalam bentuk superhero dan sebagainya. Yang kalau kita meneliti sejarah Marvel ini, dia bermula dengan komik, kemudian dia berkembang menjadi industri filem dan sebagainya. Itu mungkin memerlukan orang yang ahlinya lah, orang yang memang minat nak kaji sungguh, dia tahu. Tak silap saya, dekat ML Studio ada satu orang perempuan, dia memang minat sungguh dengan Marvel ni. Penceritaan dia tentang Marvel tu detail, bagus lah, dia kaji sungguh, dia minat sungguh. Tak apalah, itu minat dia. Cuma yang saya nak kongsikan hari ni adalah satu perkara yang terkait dengan dalam filem Marvel ini. Kalau tuan-tuan ingat dalam cerita Captain America, ketika mana Captain America tu sendiri, bila mana dia tangkap satu orang lelaki yang main menyamak masa proses nak menjadikan Captain America tu kan. Dia terjun dalam sungai tu, kemudian bila dia tarik pegang orang tu, sebelum dia nak buat apa-apa kat orang tu akan kunyah satu pil, dia telan dan disebut Hail Hydra dan dia mati. Dan sebelum kita sempat buat apa-apa dekat dia, dia akan matikan diri dia dulu. Dan begitulah yang ditonjolkan dalam filem itu, bagaimana pengikut Hydra ini begitu setia dengan mereka punya bos, dengan pertubuhan mereka, sampai throughout the movie, termasuk dengan movie-movie Avengers yang lain, Hydra itu sentiasa wujud. Captain America dalam siri-siri yang selepas itu sentiasa ada Hydra itu di belakang. Sampai tak silap saya dalam Avengers pun ada kan Hydra. Saya tak ingat sangat, tak follow habis sangat, tapi sentiasa pergerakan ini menghantui mereka. Apa yang menarik yang ditunjukkan dalam filem ini adalah gerakan itu, bagaimana pengikut Hydra itu begitu setia dengan Hydra, yang sanggup mati demi Hydra. Bila mereka diberkas yang mereka nak dibunuh, mereka akan makan pil itu untuk matikan diri sendiri, dan lebih rela mati daripada untuk menyalurkan maklumat kepada pihak pihak geng-geng Captain America and Avengers semua ni. Itu yang ditonjolkan. Satu orang yang tak bunuh, yang tak makan pil tu, profesor tu, nama apa tak tahu kan. Tapi akhirnya dia pun mengkhianati juga, dia pun masih kukuh dengan Hydra dia. Itu dalam cerita Captain America yang hujung, tak silap saya kan. Rupanya profesor tu masih lagi setia dengan Hydra dia. Dia menyusup masuk ke dalam Shield. Rupanya dia masih setia dengan Hydra dia, meskipun bos dia yang muka merah tu dah mati lah. Begitu menunjukkan kesetiaan satu gerakan kumpulan yang kita tak tahu hala tuju dia. Yang kita faham, Hydra ni dia cuma nak merosakkan dunia. Nak kata dia sokong Jerman pun, dia bunuh juga geng-geng Hitler. Dan dia lawan dengan geng-geng Amerika, geng Britain. Maknanya Hydra ni dia cuma nak melihat kemusnahan dunia. Dia tak boleh tengok orang tenteram, dia nak musnahkan. Apa yang menarik yang saya nak kongsikan ini adalah, rupanya apa modus operandi dan how Hydra ini bergerak, menyusup, dan kaedah mereka itu membunuh diri sendiri, semua itu rupanya telah berlaku di dalam kisah benar, di dalam sirah Islam. Iaitu satu gerakan yang diberi nama Al-Hashashin, yang muncul dalam tahun 483 Hijrah, yang dimulai oleh seorang lelaki bernama Hasan Sabbah. Kisah ini gerakan ini bermula asalnya, Hashashin ini dia datang daripada pecahan Syiah Ismailiyah, daripada peringkat awal yang tak berapa setuju dengan peristiwa Majlis Tahkim dan sebagainya. Itu satu cerita yang panjang. Tapi akhirnya dia berkembang Ismailiyah, dia mengembang lagi, berpecah lagi sampai membentuk sebuah kerajaan disebut sebagai Qaramitah. Syiah Qaramitah yang sempat membentuk kerajaan. Kemudian di dalam Qaramitah itu berlaku beberapa pecahan yang lain, dan akhirnya seringkas cerita mewujudkan satu gerakan yang disebut sebagai Al-Hashashin, yang dipimpin oleh seorang lelaki bernama Hasan Sabbah ini dalam sekitar 483 Hijrah plus minus. Gerakan ini menjadi duri dalam daging di dalam kerajaan Islam, kerana mereka ni membunuh ulama-ulama Sunni, bahkan ada juga ulama Syiah yang tak sebulu dengan mereka pun dibunuh. Nak kata peliknya Hashashin ini, mereka juga membunuh orang-orang yang berpengaruh dalam bidang politik, membunuh para imam, membunuh juga tokoh-tokoh setempat. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah Hashashin, mereka juga membunuh 2-3 orang Kristian. Pejuang-pejuang tentera salib Kristian juga dibunuh oleh mereka. Bahkan tak silap saya, nama apa yang lawan dengan King Salahuddin tu, Richard ke? Pernah juga diacu oleh mereka ini. Sempat mereka masuk. Menariknya gerakan Hashashin ini, Hasan Sabbah ini dia memiliki satu markas disebut sebagai Alamut di satu puncak pegunungan yang sangat tinggi dekat wilayah Iran sekarang, Syria Iran. Bagaimana puncak itu memerlukan orang itu naik tak boleh ramai-ramai, sebab
melalui jalan yang sempit dan berduri yang sukar untuk tentera pi nak tawan. Tak boleh. Kerana begitu sukar nak sampai ke tempat itu. Alamut itu bermaksud sarang helang. Dan Hasan Sabah dapat bukit itu, puncak bukit itu. Dan di sanalah dia memulakan kerja-kerja merekrut para tentera dia. Para pentaksub dia. Dan mitos ataupun saya tak pasti mitos ataupun tidak lah, yang mengatakan Hasan Sabah ini dia ada ilmu ghaib, ilmu batin, yang dia boleh kontrol minda orang, yang dia ada mengamalkan ajaran-ajaran yang pelik-pelik. Allah Ta'ala alam. Tetapi pokoknya gerakan itu memang wujud. Ada mengatakan Hashashin itulah kata akar daripada perkataan assassin hari ini, pembunuh rupahan, yang mengatakan begitu. Tetapi teori ini disangkal oleh ulama-ulama yang lain yang mengatakan tak mungkin, sebab Hashashin ini sebenarnya datang daripada perkataan hashish, iaitu ganja. Sebab sebelum para tentera perekrut Hashashin ini melakukan kerja pembunuhan mereka akan diberikan ganja. So mereka ini sangat ganja sampai mabuk dan sebagainya. Mereka itu digelar Hashashin. Ada yang mengatakan Hashashin ini datang daripada perkataan hasya, iaitu gembira. Mereka ini bergembira dengan perbuatan yang mereka buat itu. Ada yang mengatakan datang daripada perkataan asas, iaitu sistem, iaitu basic. Banyaklah teori yang mengatakan daripada mana asalnya perkataan itu. Tapi untuk mengatakan perkataan assassin itu diambil daripada perkataan Hashashin, itu pun mungkin boleh jadi juga sempena Hashashin, gerakan yang membunuh secara senyap itu, jadi perkataan assassin. Tapi saya tak berani nak mengatakan teori mana yang paling betul. Saya lebih kepada pendapat, saya meraihkan kesemuanya lah. Kemungkinan kesemua itu ada hujahnya masing-masing. Cuma yang lebih kita nak bincangkan hari ini adalah how gerakan itu bergerak. Hasan Sabah dia pandai meletakkan diri dia. Dia melabelkan diri sebagai da'i du'at. Da'i pendakwah kepada para pendakwah. Satu kedudukan yang sangat tinggi lah, murabi lah kan? Kalau ikut dalam apa cabang-cabang ni, murabi lah, kepala paling besar lah, kira dia ayahanda. Di bawahnya dia merekrut orang kata apa, macam ayah-ayah kawasan ni tau. Macam tapi dengan label da'i kabir, da'i yang besar, yang tua, senior, yang pegang beberapa kawasan. Dan di bawah lagi ada disebut sebagai fida'i, ataupun kalau ramai fida'iyin, iaitu yang menjalankan tugas-tugas ini. Bagaimana mereka bergerak, tuan-tuan? Satu modus operandi yang hebat. Mereka tak boleh tengok sisi orang Islam yang cuba berdamai. Bila ada usaha takrib antara Sunnah dan Syiah, mereka akan masuk di tengah-tengahnya dan akan membunuh salah seorang, yang menyebabkan akan berlaku sangkaan sesama orang Islam. Dan mereka akan masuk ke kelompok untuk membunuh pemimpin-pemimpin yang berjaya menyatukan kerajaan Islam. Pasal dalam era itu mereka berbalah. Abbasiyah berbalah dengan Fatimiyah, berbalah banyak kerajaan berbalah ketika itu. Maka kelompok ini untung dengan perbalahan sesama Islam ini. Ini yang Hashashin ini buat. Dan bagaimana mereka membunuh? Mereka pakai belati, pisau belati kecil itu, dan mereka membunuh dia khalayak. Mereka ini misteri sebab siapa pun tak kenal siapa Hashashin ini. Boleh jadi kawan sebelah rumah kita, boleh jadi member yang selalu rapat kita. Pasal modus operandi mereka begitu tersusun rapi. Mereka boleh menyusup masuk, berkawan dengan bakal mangsa mereka berbulan-bulan, bahkan bertahun, hanya untuk perhati gerakan mereka, rutin mereka, dan akhirnya mereka akan bunuh dan mereka akan belah macam tu ya. Kalau mereka terlepas. Kalau mereka tak terlepas, katakanlah mereka membunuh di tengah khalayak, kemudian bila orang ramai kepung mereka, apa yang mereka buat? Mereka akan bunuh diri sendiri, mati. Maknanya, apa yang lebih sukar kepada sesuatu tentera, sekumpulan tentera, daripada nak berhadapan dengan tentera yang tak takut dengan mati? Apa yang paling sukar untuk kita nak lawan dengan orang, melainkan dengan terpaksa berlawan dengan orang yang memang dia nak mati? So, bila apapun, dia memang nak mati. Oh, tuan-tuan, ini Islam berhadapan dengan cabaran Hashashin ini. Ramai tokoh-tokoh yang besar dibunuh oleh mereka. Dalam tahun 455 Hijrah, mereka telah membunuh Nizam Al-Muluk, wazir yang hebat, yang pernah berkhidmat untuk Sultan Ali Arsalan dengan anaknya Malik Aisyah, tak silap nama Malik Aisyah, yang begitu terkenal, yang menyatukan kerajaan Islam, yang mengasaskan madrasah Nizamiyah yang akhirnya menjadi universiti, yang buat pelbagai jasa, dan dia dibunuh. Kalau kita baca dalam Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Ibn Katsir menceritakan bagaimana Nizam Al-Muluk mati ketika mana dia melawati satu kawasan. Kemudian datang satu budak kecil kepada dia yang sebagai peminta sedekah. Ketika mana dia tunduk nak bagi duit kepada budak itu keluarkan belati dia dan terus bunuh
Nizam Al-Muluk, maka Nizam Al-Muluk mati. Tetapi dalam Bidayah wa Nihayah menceritakan masa budak tu lepas bunuh Nizam Al-Muluk, dia nak lari, dia tersepak batu, dia jatuh dan tertikam diri dia sendiri. Tetapi cerita ini ada teori yang lain yang mengatakan bukan dia terjatuh, tetapi dia memang tikam diri sendiri bila orang dah kepung dia dah. Ini berlaku dalam banyak siri-siri pembunuhan mereka yang lain. Bahkan kalau kita dapat kaji, dalam era ini juga mereka akan berhadapan dengan satu orang waris Islam, iaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Yang siapa tak kenal kepewiraan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni memang terkenal. Maka dalam sirah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sendiri, dua kali Hashashin berjaya menyusup masuk ke dalam kemah Sultan Salahuddin, tetapi tak berjaya bunuh beliau. Salah satu peristiwa itu depa dah tikam dah dan nak bunuh dah di kepala. Cuma masa tu Sultan Salahuddin pakai topi besi di dalam serban dia. Yang kali ketiga itu tak silap saya, yang kali ketiga depa tak masuk, tetapi Sultan Salahuddin terjaga, Allah Taala jaga dia, terjaga tengah malam. Dia lihat macam ada bayang-bayang hitam lari keluar tau. So dia tengok di sebelah bantai dia ada satu kertas tertulis, awak di dalam perhatian kami. Bagaimana tentera Hashashin ini boleh masuk ke dalam kamar satu orang raja yang sangat digeruni, yang berjaya meruntuhkan Kristian, masuk tanpa disedari dan keluar hanya meninggalkan nota. Saya pernah dengar cerita ni, member cerita. Saya tak tahu sejauh mana kebenaran cerita ini, tapi kalau dalam yang menonton video ini ada dalam kalangan tuan-tuan yang merupakan askar Malaysia, boleh tuan-tuan boleh sahkan cerita ni betul tak betul, saya tak tahu. Tapi kawan-kawan daripada ATM cerita, intelijen askar kita pernah buat satu benda yang menggerunkan kerajaan Amerika, iaitu mereka pernah letak duit siling RM1 dekat atas meja dekat Oval Office di White House. Tak buat apa-apa, cuma letak duit satu je. Bila presiden tengok, duit RM1. Hanya sebagai warning nak beritahu kami boleh masuk ke sini. Tapi saya tak tahu lah sejauh mana cerita tu betul. Tapi dalam kalangan member-member yang askar ni banyaklah cerita yang tu sampai kat saya mutawatir lah. Member tu cerita, member berkem ni cerita. Mungkin tuan-tuan yang askar dalam ni boleh sahkan betul tak betul. Tapi intelijen askar digeruni. Intelijen askar Malaysia sebab itu. Allah Ta'ala alam. Tapi bermaksud begitulah yang Hashashin buat. Satu peristiwa yang dirakamkan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika mana dalam era dari masa ni pemerintah ataupun penguasa Hashashin ketika itu bukan lagi Hasan Sabah, ketika itu sudah jadi Simon ataupun nama sebenarnya Rashiduddin Sinan. Dia berdialog dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam satu kemah. Masa ni kira nak bincang lah macam mana nak lenyapkan Hashashin ini, nak bincang macam perundingan Bali yang Tunku Abdul Rahman buat dulu tu. Maka dalam kemah tu Rashiduddin Sinan kata belakang Salahuddin ni ramai sangat pengawal dan tentera. Suruh keluar. Tak adil lah. Dia kata saya main seorang. Tuanku ramai pengikut. Maka Sultan Salahuddin kata okey semua keluar. Bila semua orang keluar dari kemah tu, tinggal lagi 2 orang pengiring, pengawal setia kepada Sultan Salahuddin di kiri dan kanan beliau. Maka kata Rashiduddin Sinan, ni lagi 2 orang tak keluar. Kan? Suruh keluar semua. Maka kata Sultan Salahuddin, tak apa, 2 orang ni memang aku punya pegawai yang aku bela daripada kecil. So dia akan simpan rahsia, jangan risau. Dia setia dengan aku. Maka kata Rashiduddin Sinan, sejauh mana dia setia dengan tuanku? Kata Sultan Salahuddin, yes, saya bela daripada kecil. Maka kata Simon ini ataupun Sinan ini, okey kalau macam tu, wahai 2 orang pemuda, bunuh dia. Kedua-duanya ini keluar pedang untuk bunuh Sultan Salahuddin masa tu. Wow. Tapi tak berjaya lah, Sultan Salahuddin kuat. Tapi bermaksud bagaimana dia boleh rekrut dan twist pemikiran 2 orang pengawal yang setia, yang hidup dengan Sultan Salahuddin setiap masa di istana ni. Macam mana dia buat? Ini yang gerakan Hashashin ini yang tak boleh didupuskan. Bila ada tentera cuba nak naik ke Alamut untuk nak menjatuhkan Hashashin, dalam perjalanan pun mereka telah ditewaskan. Nak bunuh siapa pun tak tahu. Nak risik siapa pun tak tahu. Kerana di sekeliling kita boleh jadi kawan-kawan kita itu Hashashin. So takut rakyat ketika itu, masyarakat ketika itu berhidup dalam ketakutan. Mereka dalam jubah mereka, di dalamnya mereka pakai baju besi sebab takut, sentiasa takut dengan duri dalam daging yang sentiasa berada di mana-mana. Yang tak boleh tengok pendamaian, yang tak boleh tengok kestabilan politik dan ekonomi, dia tak boleh tengok. Saya baca dalam satu bahan bacaan menceritakan bagaimana mereka ini mempengaruhi tentera-tentera mereka adalah dengan mereka kutip budak-budak di jalanan. Yang anak-anak di jalanan ni mereka bela. Mereka beri kasih sayang dan sebagainya. Kemudian bila mereka dan dilatih dengan ketenteraan, dengan ilmu yang macam-macam dan pelbagai, sangat tangkas mereka ini sampai satu tahap bila mereka dah dewasa dan sedia untuk menjadi fidaiyin atau fidaiyin atau fidai.
maka mereka ini akan diberikan hashish, ganja yang sangat banyak untuk makan dan minum arak sampai mabuk. Bila mereka dah tak sedarkan diri, mereka akan diusung ke sebuah tempat dalam Alamut itu, yang dalam itu dipenuhi para wanita yang juga geng Hashashin, yang cantik, seksi semua ni lah. Dan mereka, bila mereka itu mabuk dan terjaga masa unconscious itu, dan dia akan dihiburkan dekat taman itu oleh wanita-wanita itu dalam keadaan taman yang sangat cantik, maka datang lelaki-lelaki tua mengatakan kepada pemuda ini adalah syurga. Awak sekarang berada di syurga. Tapi belum masuk lagi, awak baru merasakan nikmatnya sikit-sikit je. Untuk nak merasakan syurga yang abadi ni, awak kena pergi bunuh orang sekian-sekian. Maka mereka akan pergi bunuh. Dan kalau awak pulang dengan keadaan hidup, awak akan dapat syurga ini. Dan kalau awak pergi dan awak mati, awak akan dapat syurga ini juga. Maka sebab tu mereka tak heran nak pergi buat kerja-kerja tu semua. Bagaimana gerakan ini dia telah menghancurkan satu demi satu orang kata apa, kerajaan Islam, waris-waris Islam, panglima-panglima dibunuh, ulama dibunuh. Begitu lama tuan-tuan, 483 Masihi sampai tahun berapa tak ingat. Lama lah yang mereka berkuasa sampai sentiasa menghantui kerajaan Islam mana yang naik pun, menghantui pemerintah mana yang naik pun, menghantui ulama mana yang naik pun. Ini Hashashin buat. Yang mereka buat satu demi satu dijatuhkan oleh mereka, sampai Sultan Salahuddin pening nak buat macam mana dengan dia pening. Tak boleh buat apa, terlalu kuat. Nak kata kuat sangat pun tak tahu, tapi licik, kangkas, tak dapat dikenali. Wah, sukar. Hydra lah. Tapi itulah, sepandai-pandai tu biar melompat, akhirnya mati jugalah. Bila kemusnahan Hashashin ini, kemusnahan Hashashin adalah pada tahun 653 Hijrah. Kita bayangkan 483 sampai 653. 200 tahun lebih kurang mereka punya apa, kekuasaan. 200 tahun tak dapat dikalahkan oleh sesiapa. Siapa yang berjaya mengalahkan Hashashin ini? Hashashin ini satu gerakan yang tak pernah takut mati, yang tak pernah peduli undang-undang. Jadi siapa yang mampu mengajar mereka? Orang yang sama, orang yang tak takut mati dan orang yang tak peduli undang-undang. Siapa? Tak lain dan tak bukan tentera Mongol. Hulagu Khan saja boleh ajak kawan ni. Matilah kat Hashashin. Kisah bermula bagaimana ketika mana Hulagu Khan masuk ke sepadan Iran dan Syria tu, melewati pegunungan Alamut. Maka dia melihat ramai orang pakai baju besi di dalam jubah itu. Maka dia jadi pelik. Maka dia pun ceritakan kepada dia tentang gerakan Hashashin ini yang sudah 200 tahun berada dekat sini, yang menghantui masyarakat. Kemudian Hulagu Khan tercabar. Apatah lagi 2 orang tentera Mongol dibunuh. So bukan 2 orang dibunuh. 2 kali percubaan untuk bunuh Hulagu Khan. Oleh siapa? Oleh Hashashin ini. Hashashin pernah cuba untuk bunuh Hulagu Khan sebanyak 2 kali tapi tak berjaya. Jadi itu membangkitkan kemarahan Hulagu Khan dan dia rasa macam I need to finish them. Maka dia menyerang Alamut dan Hashashin tak mampu buat apa lah bila Mongol main, tuan-tuan. Mongol. Nanti saya cerita dalam episod yang lain bagaimana Mongol ini bekerja. Hashashin ranak pada tahun 653 Masihi dan tidak muncul lagi sampai ke hari ini. Wallahu ta'ala alam, mungkin ada Hashashin yang terpencil dan tersembunyi yang ada di mana-mana, tak tahu. Tetapi itulah legendanya, itulah ceritanya. Dia pelik, satu gerakan yang pelik, yang misteri, yang juga legendary lah juga. Tapi itulah, dia bunuh juga orang kafir, dia bunuh juga orang Islam, dia bunuh juga Syiah, dia bunuh juga Sunnah, tak tahulah. Tapi dia memang daripada Qaramitah, daripada Syiah. Wallahu ta'ala alam. Tapi itu yang berlaku dalam sirah Islam, yang pernah berlaku satu gerakan yang seakan-akan Hydra yang pernah menghantui kerajaan Islam. Jadi untuk lebih banyak info yang menarik, untuk lebih banyak sejarah kisah yang menarik, teruskan subscribe channel ini dan share kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan kita dapat amal dan kita dapat sampaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita dapat menambahkan ilmu dan saling mendoakan sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.